Okey, nama saya Arina lagi sebelum kemarin. Nombor matrik 09 DKM 21F 1133. Okey, hari ini saya nak membentangkan tentang satu design iaitu namanya ialah China Eastern. Okey. First kali pengenalan kepada reverse engineering. Kejuruteraan songsang ialah proses yang berkuasa dan rumit yang melibatkan pemeriksaan dan analisis produk, sistem atau teknologi untuk memahami prinsip asas, fungsi dan reka bentuknya. Ia sering digunakan untuk membongkar kerja dalaman struktur kompleks dan dari program, perisian dan peranti elektronik kepada komponen mekanikal dan proses industri. Matlamat utama kejuruteraan terbalik adalah untuk mengekstrak pengetahuan daripada objek atau sistem sedia ada tanpa mempunyai akses kepada reka bentuk asalnya, dokumen study dan spesifikasinya. Dengan membedah dan meneliti objek atau sistem, jurutera terbalik bertujuan untuk meledakkan maklumat berharga seperti algoritma, kod, data atau teknik pembuatan. Kejuruteraan songsang merangkumi pelbagai teknik dan metodologi, termasuk kedua-dua pendekatan fizikal dan digital. Kejuruteraan songsang fizikal melibatkan pembongkaran dan pemeriksaan objek fizikal. Penggunaan alat seperti angkop, mikroskop dan mengimbas untuk mengukur dan menangkap dimensi. Ciri dan bahannya. Kejuruteraan songsang digital sebaliknya melibatkan menganalisis program perisisan tegar atau sistem digital untuk memahami tingkah laku dan struktur dalaman mereka. Motivasi untuk menjalankan kejuruteraan terbalik adalah banyak. Ia boleh berfungsi sebagai cara untuk memahami produk, bersaing untuk memperoleh kelebihan daya saing, menambah baik atau memanjangkan jangka hayat sistem warisan, meningkatkan kesaling perhatian dan keserasian dan menilai kelemahan dan kelemahan keselamatan. Selain itu, kejuruteraan terbalik memainkan peranan penting dalam memajukan inovasi teknologi dengan membolehkan penyelidik belajar daripada reka bentuk sedia ada dan membuat penambahbaikan tambahan atau revolution. Seterusnya ialah pengenalan kepada pencetakan 3D atau dikenali sebagai 3D printing. Pencetakan 3D adalah teknologi yang membolehkan kita membuat objek fizikal 3 dimensi dari fail digital. Ia juga dikenali sebagai additive manufacturing kerana objek tersebut dibina lapis demi lapis. Pada asalnya, pencetakan 3D melibatkan proses mengambil fail digital dan menghantar maklumat tersebut kepada pencetak 3D untuk membuat objek yang sepadan. Proses pencetakan 3D dimulakan dengan membuat model 3D menggunakan perisiran pemodelan 3D. Terdapat pelbagai jenis perisian yang boleh digunakan dan ia membolehkan anda membentuk objek anda sendiri atau memuat turun fail-fail yang sedia ada. Setelah model siap, ia akan dipecahkan kepada lapisan-lapisan berdasarkan ketebalan yang ditentukan. Seterusnya ialah kelebihan kepada pencetakan 3D. Kebebasan reka bentuk
pencetakan 3D membolehkan reka bentuk yang sangat fleksibel. Anda dapat membuat objek dengan bentuk, geometri dan struktur yang kompleks yang sukar atau mahal untuk dihasilkan dengan cara lain. Ini memberikan kebebasan kreativiti yang besar dan membolehkan anda mencipta produk yang unik dan diperabadikan. Prototipe pantas dan kos rendah. Dalam bidang reka bentuk dan pembuatan pencetakan 3D membolehkan pembuatan prototipe yang pantas dan kosnya yang rendah. Anda boleh mencetak prototipe fizikal untuk menguji dan menilai konsep dan reka bentuk sebelum melaut dalam pengeluaran massal. Ini mengurangkan risiko dan kos pembuatan prototipe yang mahal. Pencetakan tanpa sisa. Proses pencetakan 3D adalah proses aktiviti yang bermaksud objek dicetak lapis demi lapis. Ini mengurangkan pembaziran bahan dan sumber. Bahan cetakan boleh digunakan dengan cermat tanpa meninggalkan banyak sisa atau limpah. Seterusnya ialah kekurangan kepada pencetakan 3D. Kelajuan cetakan. Proses cetakan 3D biasanya lebih lambat daripada kaedah pembuatan konvensional. Objek dicetak lapis demi lapis, jadi untuk objek yang besar atau kompleks, ia boleh mengambil masa yang lama untuk selesai. Ini boleh menjadi alangan dan penghasilan dalam kuantiti yang besar atau jika terdapat keperluan untuk menghasilkan objek dengan cepat. Seterusnya ialah had kepada bahan dan kekuatan. Walaupun pencetakan 3D menggunakan pelbagai bahan cetakan, kekuatan dan keupayaan bahan cetakan mungkin terhad. Beberapa bahan cetakan mungkin kurang tahan lama atau tidak sesuai untuk kegunaan tertentu. Ini menjadikan pencetakan 3D tidak selalu menjadi pilihan terbaik untuk menghasilkan objek yang memerlukan ketahanan dan kekuatan yang tinggi. Seterusnya ialah kos bahan. Kos bahan cetakan. Kos bahan cetakan dalam pencetakan 3D juga boleh menjadi faktor yang membatasi beberapa jenis bahan cetakan, terutama bahan cetakan berkualiti tinggi, boleh menjadi mahal. Kos penggunaan bahan cetakan yang tinggi atau keperluan untuk mencetak objek dalam kuantiti besar boleh meningkatkan kos keseluruhan proses pencetakan 3D tersebut. Ini merupakan logo yang saya telah mengambil dimension, iaitu logo China Eastern. Seterusnya ialah pengenalan kepada logo yang saya pilih, iaitu logo China Eastern. Logo China Eastern adalah simbol yang menggambarkan maskapai penerbangan China Eastern Airlines dalam bahasa Melayu. Logo ini memainkan peranan penting dalam mengenali maskapai penerbangan tersebut dan menunjukkan identiti serta citra karpatnya. Logo China Eastern terdiri daripada dua elemen utama. Yang pertama adalah berbentuk burung merpati yang terbang dengan keindahan yang mempesonakan. Burung merpati melambangkan kebebasan, kenyamanan dan kemajuan. Ia juga melambangkan semangat yang tinggi dan semangat penerbangan China Eastern yang dinamik. Yang kedua adalah pilihan warna dalam logo ini. China Eastern menggunakan warna
domain biru gelap yang melambangkan ketenangan, kestabilan, dan profesional. Warna biru ini juga mencerminkan keamanan dan kepercayaan, memberikan rasa keyakinan kepada penumpang tentang keselamatan dan keandalan penerbangan yang disediakan oleh China Eastern. Okay. Ini merupakan logo yang saya telah buat menggunakan app Inventor. Ini merupakan drawing dan selepas saya upload mendapat bentuk seperti ini. Okay. Sekian, terima kasih daripada saya.